Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberi inspirasi dan juga informasi kepada anda penonton setia kami. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita hari ini. Yang pastinya di hari Jumaat 23 Oktober 2020 kami bersiaran berdua untuk memberi pelbagai informasi yang berguna. Fiza hari ini dapat ceria dan sihat ya? Alhamdulillah. Itulah yang paling penting sekali Rina kan. Rina pun nampak sihat. Yang paling penting sekali sekarang ni kita perlu menjaga kesihatan kita lah. Tak kira di mana kita berada, kesihatan tu mesti diutamakan. Dan kalau cakap tentang hari ni hari Jumaat, mungkin di beberapa kawasan ataupun di negeri di Malaysia ni yang dah pun bercuti, tetapi ramai juga dalam kalangan rakan-rakan yang sedang menonton ketika ini yang telah pun memulakan work from home dari semalam kan. Jadi kita doa dan harapkan anda manfaatkan waktu anda di rumah ini dengan sebaik mungkin. Tapi kita nak ingatkan juga sesuatu Rina. Kadang-kadang ada dalam kalangan anda yang mungkin dah merancang nak bawa keluarga keluar dan sebagainya bagi kawasan-kawasan di luar kawasan PKPB. Tapi kalau bawa anak-anak anda keluar pun, kita kena pastikan bahawa kita keluar hanya waktu ataupun ada keperluan sahaja. Untuk urusan yang penting sahaja. Dan bagi anda yang mempunyai ahli keluarga seperti warga mas atau ada anak-anak kecil, ini bukan masa yang sesuai sebenarnya untuk kita bawa keluar makan ataupun keluar untuk membeli barang. Cukup hanya seorang sahaja untuk keluar melakukan segala keperluan yang anda rasa penting ketika ini. Dan kalau kita ikutkan juga berkenaan dengan kes malam, dicatatkan 847 kes baharu dan jumlah yang sembuh sebenarnya 486 kes. Tahniah juga kepada para petugas dan juga barisan hadapan kita yang sebenarnya bertugas lumus, berkobar-kobar melakukan tugas dan tanggungjawab mereka. Kita juga jangan lupa untuk lakukan tanggungjawab yang sama. Betul tu. Bukan sahaja petugas barisan hadapan, tetapi kita juga merupakan salah seorang daripada petugas barisan hadapan yang mana kerjasama kita mengikut peraturan dan juga SOP yang ditetapkan ini akan insya-Allah dapat sama-sama mengurangkan lagi penularan COVID-19 ini. Okey, Rina dan juga penonton, ada sesuatu juga nak kami kongsikan kepada anda semua. Rina tahu tak sebenarnya kan simptom-simptom demam denggi dan juga jangkitan COVID-19 ni ada persamaan tau. Memang betul tu Fiza, sebab kalau kita lihat persamaannya adalah seperti akan ada rasa demam panas, keletihan dan juga sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan juga muntah. Jadi bersama melawan denggi. Okey, itulah kita cakapkan daripada awal sampailah saat ini kita masih lagi ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton untuk terus menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Okey, hari ini seperti biasa setiap hari Jumaat kami nak kongsikan kepada anda tentang hikayat perkahwinan. Kalau bagi mereka yang dah berumah tangga Karina kan, saya kira pasang surut perkahwinan tu akan menambahkan lagi kemanisan dan juga kemesraan. Kalau tak bergaduh, tak merajuk, mungkin perhubungan tu akan jadi monotonous je, macam orang kata macam mendatar je kan. Bila ada yang merajuk, ada yang pujuk, seronoklah kan. Macam irama dan lagu lah. Betul. Dapat dibizakan. Ini kita nak bawakan sebenarnya bila menyentuh tentang soal hubungan rumah tangga, perkara yang paling penting kalau kita tanyakan kepada sesiapa saja, suami ataupun isteri, yang paling penting untuk menjadikan satu hubungan rumah tangga tu indah manis, kena ada komunikasi yang baik. Betul. Namun hakikatnya bila menyentuh tentang soal kepercayaan dalam sesebuah rumah tangga, ini kadang-kadang juga satu isu yang besar. Bila menyentuh tentang soal kepercayaan, ada dalam kalangan kita, terutamanya golongan isteri. Ya, isteri sentiasa meletakkan 100% kepercayaan kepada suami. Malah ada yang lebih dari itu. 120%. 130 mungkin? Betul. Okey. Dan kalau kita cakapkan tentang kepercayaan ini, apabila kepercayaan yang diberikan itu tadi kan 100%, mungkin ada lebih daripada 100%, tetapi kepercayaan itu telah pun dinodai, ini juga mungkin akan mengurangkan rasa kepercayaan
kepercayaan dan orang putih kata I can forgive but sometimes I cannot forget. Okey, memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Dan bagaimana sebenarnya daripada perkara-perkara yang berlaku ini dalam hubungan rumah tangga boleh menyebabkan seseorang itu hilang kepercayaan. Dah hilang kepercayaan, macam mana pula nak kita kembalikan semula kepercayaan itu dalam kalangan pasangan ini. Ini yang kami nak bawakan sekejap saja lagi bersama dengan anda. Kalau anda juga ada melalui pengalaman yang sama ataupun nak bertanyakan soalan kepada tetamu kami berkenaan dengan mengembalikan kepercayaan pasangan, anda boleh layankan di Facebook Wanita Hari Ini. InsyaAllah kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kau bergambus daripada rumah ni. Ya? Kau cari balik jantan dalam gambar tu, kau suruh dia pergi bela anak haram ni. Kau tahu tak? Aku ingat Sofia teruk, tapi kau lagi macam... Kau bagi nenek aku sayang dengan kau, sampai aku kena kahwin dengan kau, aku bawa kau masuk dalam rumah aku, aku buat apa? Ya. Kau berapa? Abang takkan balik selagi sayang tak maafkan abang. Abang tahu sayang sekarang ni dah kuat. Dah tak ada masalah kalau abang tak ada. Tapi abang tak kuat. Abang tak boleh kalau sayang tak ada. Ya. Abang mengaku, abang pernah tersilap menilai kejujuran sayang dan keikhlasan sayang. Itu memang salah abang. Tak boleh kata apa. Okey? Tapi sekarang ni abang dah tahu dia punya kebenaran. Dan abang ada dekat sini untuk fix balik benda ni semua. Abang sebenarnya nak minta maaf kan sayang. Dengan apa yang berlaku sebelum ni. Dengan apa yang abang dah buat dekat sayang selama ni. Abang menyesal. Beribu kali abang minta maaf. Takkan dapat ubah dengan apa yang dah jadi. Tapi abang mohon jangan sangat dekat sayang. Bagi abang peluang. Bagi abang peluang untuk tebus balik apa yang abang dah buat salah. Itu dia tadi sedutan daripada drama Titian Cinta. Rina cakap saya, cerita ni bagus Fiza, sedap Fiza. Okey, itu mungkin antara situasi yang pernah dialami oleh anda dalam kalangan penonton. Kalau kita cakap tentang mengembalikan kepercayaan pasangan ini, Rina, kadang-kadang memang ada perkara yang dilakukan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pasangan, tetapi kadang-kala ada juga salah faham yang boleh menyebabkan pasangan hilang kepercayaan, yang boleh juga meruntuhkan hubungan kekeluargaan itu sendiri, Rina. Dan yang pastinya Fiza kata orang lah kan, nak mendapatkan kepercayaan itu adalah benda yang paling mahal dalam sesebuah hubungan rumah tangga. Betul. Tetapi untuk meruntuhkan kepercayaan dalam kalangan pasangan tak perlu ambil masa yang lama. Hanya 1 minit pun dah boleh menghilangkan keseluruhan kepercayaan antara pasangan. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya, kembalikan kepercayaan pasangan. Dan bersama kita di studio ketika ini Tuan Haji Yushim Saleh, perunding perkahwinan ataupun kaunselor berdaftar. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Sihat ya? Sehat. Alhamdulillah, lama tak berkesempatan berjumpa Itu tu. Okey. Kalau jumpa. Ya, kalau kita cakap tentang kepercayaan ini bukan saja dalam hubungan sesama pasangan. Kepercayaan tu saya kira kata kunci dalam apa saja hubungan antara adik-beradik, ibu dan ayah. Tetapi kalau dalam hubungan ikatan perkahwinan ni, kepercayaan ni orang kata tiang utama. Tak ada kepercayaan, sukar untuk kita nak lepaskan pasangan kita pergi kerja, pasangan kita keluar rumah dan segala-galanya. Bagaimana kita nak mulakan topik perbincangan kita ini? Apa yang kita perlu tahu batasan terhadap kepercayaan dalam hubungan rumah tangga itu? Fiza dan juga Irin sebenarnya apa ni Rina Ya. dia sebenarnya kepercayaan. Dalam perkahwinan ni kalau kepercayaan kalau kita ada kepercayaan Ya. dia sebenarnya seseorang tu akan kata orang tu boleh kekal lama. Nampak tu Ya. Tapi kalau tak ada kepercayaan, dia tak boleh kekal lama. Betul.
Dan dalam kata bukan saja macam kata Fiza lah, bukan saja ni lah. Apa nama ni, perkahwinan. Ya. Kita berkawan pun sama juga. Betul. Kawan ke ataupun persahabatan ke ataupun dalam perniagaan ke dalam apa tu, yang penting ialah kepercayaan. Tapi dalam perkahwinan lagi halus. Sebab apa? Dia soal hati, soal perasaan, Betul. soal emosi, dan juga soal kita kata cemburu. Dan orang perempuan memang dia cemburu dia tinggi tau. Ya. Orang perempuan ni. Tapi lelaki pun cemburu macam tadi tu. Dia cemburu tu yang baling beg tu keluar tu. Jadi sebenarnya dia kita kata kepercayaan ni sebenarnya ialah nombor satu lah dalam rumah tangga. Okey. Nak cakap ni. Dia bukan soal duit, soal lain tau. Sebab saya banyak kes datang klinik saya kan. Biasanya, Haji, saya dah tak percaya suami saya lagi dah. Ini yang kali kedua dah curang ni. Jadi suami cakap, minta maaf. Dah berapa kali minta maaf dah. Jadi kalau sekali dia buat, 2 kali, susahlah. Saya ingat bukan saja soal kepercayaan ni kita nak letakkan kepada wanita saja. Lelaki pun sama. Kalau misalnya dah tak ada kepercayaan lagi, apa lagi makna dalam perkahwinan? Nampak tu? Kalau setakat bagi katakan bila apa benda, bagi hadiah, bagi apa. Dia tak sama dengan kepercayaan sebab dia melibatkan soal emosi, soal kasih sayang, soal perasaan, soal cinta dan soal perkongsian segala-galanya tau. Okey. Lepas tu macam handphone pun hari ni pun banyak isu handphone ni. Sebab apa ramai bercerai pasal handphone? Password. Haji, suami saya ada ni tadi. Masuk bilik air, lepas tu dia masuk senyap-senyap. Tanya ambil gambar pun tak tahu. Telefon. Jadi kat sini saya nampak trust penting. Okey. Percayaan tu. Dalam rumah tangga ni. Okey. Bila tu Haji menyentuh tentang apabila hilang kepercayaan tu boleh melibatkan segala-galanya, emosi, kasih sayang dan kebahagiaan itu kita akan lihat sendiri akan ada nilai kekurangannya di situ. Tapi bila menyentuh tentang soal emosi, perkara pertama bila kita dah hilang kepercayaan, pastinya emosi yang dibawakan itu kita dah tak fikir panjang. Kita akan rasa inilah penamatnya, inilah kesudahannya. Dah tak boleh nak hidup bersama. Dalam situasi begini, bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa nilai kepercayaan itu sangat besar ataupun sangat berharga nilainya? Saya nampak kalau soal kepercayaan ni, dari segi kasih sayang suami isteri, kalau soal kata tak ada beras ke, tak ada duit ke, nak beli rumah, beli kereta ke apa, itu lain. Tapi bila kepercayaan ni, dia akan pergi kepada kita kata soal, sebab dia anggap bahawa pasangan dia tu ialah hak dia. Okey. Nampak tu? Kalau suami itu aku seorang aja. Kau aku tak nak share dengan orang lain. Betul? Tapi bila kata orang dah mula kita kata ada unsur-unsur misalnya kecurangan dan sebagainya, maka ada jumpa saya cakap apa Haji, emosi saya ni dah hancur lebur, koyak rabak. Nampak tu? Jangan main soal ni. Soal emosi ni. Dia paling sensitif ialah soal emosi. Okey. Lepas tu orang kata, apalah abang bukan apa benda, tak ada benda, begini je. Tak ada. Sebab dia bila kita kata kita pecah dari segi kepercayaan ni, susah untuk membina balik kepercayaan tu. Okey. Lepas tu kena jaga. Bila Haji cakap tentang emosi kan, apatah lagi bagi isteri yang mungkin dah melakukan banyak pengorbanan untuk sama-sama merencanakan ataupun menyemarakkan hubungan rumah tangga itu. Ini kita juga nak bersama dengan seorang lagi tetamu kita di atas talian melalui panggilan video ketika ini. Kita bersama dengan Bella Astila. Assalamualaikum, apa khabar? Bella dengan anak-anak sihat? Alhamdulillah. Baiklah Bella, hari ini topik kita tentang kembalikan kepercayaan pasangan. Kalau kita lihat bagi penonton-penonton yang mengikuti rentetan kisah perjalanan hubungan rumah tangga Bella dan juga Alif, ramai yang memberi kata-kata sokongan dan mengatakan bahawa Bella merupakan seorang yang sangat-sangat kuat. Apatah lagi setelah berlaku beberapa perkara ataupun insiden. Bagaimana sebenarnya Bella selepas satu demi satu dan apa yang membuatkan datangnya kekuatan untuk Bella terus mengembalikan kepercayaan kepada suami dalam setelah pelbagai perkara yang dilalui dan dilakukan Bella? Okey,
Minta maaf Bella, mungkin kita ada sedikit masalah dari segi teknikal di sini. Kita akan hubungi Bella semula untuk kita ikuti pandangan dan juga pengalaman Bella sendiri. Sekejap lagi kita akan kembali semula ya. Okey. Baik, berbalik kepada Tuan Haji. Bila bercerita tentang kepercayaan ini, bak kata Fiza lah. Kalau kita melihat bahawa situasi kan nak mendapat kepercayaan itu mudah. Tapi bila dah hilang kepercayaan, nak terima semula setelah hancur lebur perasaan ini akibat kerana memberi kepercayaan mungkin 100%, mungkin juga lebih daripada 100%. Nak dapatkan semula kembali kepercayaan kepada pasangan ini perkara yang paling sukar sekali dalam sesebuah rumah tangga. Okey, saya nak beri satu senario macam ni mudahlah. Kenapa masa bercinta, semuanya indah. Nampak tu? Sebab the true colour tak keluar lagi. Nampak tu? Semua cakap indah-indah. Nampak tu Ya. Antara pasangan dan percaya, I percaya you. Bukan 100%, 1000%. I serah jiwa raga, lautan dan sebagainya, nampak tak? Ya. Sebelum kita kahwin. Bila duduk serumah, baru datang. Kita akan kenal pasangan kita. Siapa suami kita, siapa isteri kita. Iaitu dari segi kita kata personality, karakter dan berbagai-bagai lagi tau. Dan di sinilah kepercayaan dah mula kata orang tu. Kalau orang kata iceberg tu, dia akan mula nampak. Dah mula. Sebab tu biasanya orang tua cakap apa? Kau nak kenal seseorang tu berkawan dulu. Lama sikit. Kan? Macam kita juga kalau bercinta lama sangat 6 tahun, 7 tahun, sebab tu kadang-kadang tak jadi kahwin. Betul kan? Dia begitu juga rumah tangga. Okey. Bila duduk serumah tu baru tahu, Baru tu pasang surutnya. baru tahu pasang surut. Satu lagi baru tahu, ini rupanya. Mungkin ada juga suami yang selalu keluar malam, pergi apa. Dia kata pergi kerja kan? Betul, pergi kerja, betul. Kan boleh dipercayai. Balik singgah. Sama singgah tu. Okey. Okey. Tuan Haji, macam Tuan Haji katakan tadi, memang sukar untuk kita kembalikan kepercayaan. Tetapi tak kurang juga ada dalam kalangan kita ni yang sememangnya memberi peluang dan membina semula kepercayaan tu demi bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk kebahagiaan anak-anak juga mungkin. Dan sekali lagi kita di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okey, kita masih lagi terputus. Tuan Haji, bagaimana? Ada setengah-setengah orang ni, mereka bukan terpaksa, membina, mengumpul kekuatan dan mencari kekuatan itu untuk membina kepercayaan itu bukan untuk diri sendirilah Tuan Haji, tetapi untuk sama-sama memastikan kebajikan anak-anak, untuk memastikan kebahagiaan rumah tangga tu lebih harmoni walaupun hati disakiti. Macam mana tu Tuan Haji? Ini Fiza saya ni, Rina, nak saya betul-betul. Ini paling ramai. Sebab tu saya cukup kata orang tu kadang-kadang simpati dan empati dengan wanita tu. Banyak jumpa saya ada suami dah curang 6 kali dah. Tapi dia kata apa, Haji, saya tak nak demi anak-anak. Tak apalah suami saya macam ni. Saya tahu serba-serbi je. Nampak tu? Pengorbanan macam kata Fiza tadi tu. Jadi personality manusia berbeza-beza. Ada juga kadang-kadang curang sekali, tu minta cerai. Betul. Tapi ada wanita kadang-kadang 5-6 kali pun tak apa je. Saya pandang anak-anak saya ni. Ini soal hati. Soal kita kata bagaimana dia melihat kepentingan, the priority dalam hidup dia. Dia tak apalah Haji, saya selalu ditipu, apa dah tahu dah. Kadang-kadang cakap dengan suami, abang memang saya tahu abang ni memang penipu. Suami buat macam robot cop. Pada tahu je. Dia dah hati kering. Orang kata orang hati kering tau. Kahwin orang hati kering susah sikit. Kan? Jadi dia tak ada benda. Percaya. Kalau nak percaya, percaya. Tak nak percaya, tak apalah. Kan? Tapi yang isteri pula cakap apa? Abang tak fikirkan anak-anak. Jadi pada soal tadi, kadang-kadang kepercayaan ni, ada orang kadang wanita ni dia sanggup berkorban tau. Pengorbanan wanita. Ni saya cakap tu terang sebab saya banyak buat kes. Orang perempuan ni, Allah. Kadang-kadang saya tengok, Allahu Akbar. Sebab tu orang perempuan ni hebat, dia punya kata orang tu pengorbanan dia. Bukan saja dia mengandung, bukan melahirkan, membelakan anak, tapi bila melalui rumah tangga pun dia sanggup berkorban kat sini tau demi anak-anak. Maka kepercayaan tu dia tu. Kadang dia sorok-sorok je. Mak ayah tak tahu, mak mentua tak tahu, semua tak tahu. Cuma datang jumpa kaunselor jelah untuk luahkan tu kan. Jadi kat sini saya nampak kepercayaan ni bila kata orang tu kita definisikan dia berbeza-beza. Bukan semua orang sama. Betul. Okay. Macam Fiza dengan Rina pun tak sama ni. Kau berdua ni. Betul. Betul Fiza mungkin dia punya kalau sekali kau buat aku terus kau. Betul. Ada Rina mungkin okey tak apa. Sabar dulu kan. Betul. Betul. Sekali je. Ada orang katakan dia 3-4 kali pun tak apa. Dia berbeza-beza. Saya nak beritahu tu terang ni. Okey.
Sebab di luar sana ramai pasangan-pasangan kan kadang-kadang kita kata yang sanggup berkorban. Sanggup berkorban tau. Okey. Okey, bila cerita tentang pengorbanan ini kita nak dengarkan sekali lagi pengalaman dan juga pengakuan daripada Bella yang sudah pun berada di talian. Hello Bella. Hello, minta maaf tadi. Rasanya dekat tempat Bella ni. Okey, tak apa. Baik, berbalik kepada apa yang dipersoalkan oleh Fiza sebentar tadi. Bagaimana agaknya Bella sendiri mengumpul kekuatan untuk memberikan semula kepercayaan kepada Alif sendiri. Biarpun ada badai yang melanda dalam rumah tangga, Bella tetap terus kuat dengan keputusan Bella. Bagaimana? Okey, terima kasih. Sebenarnya pada Bella, macam saya cakap tadi, Bella lebih kepada tengok kepada positif. Di mana Bella rasa setiap manusia akan membuat kesalahan. Dan macam diri Bella sendiri, kalau Bella ada buat salah, Bella minta maaf. Dan Bella kalau boleh dengan sepenuh hatinya, dengan penuh harapan nak orang percaya kita, nak orang maafkan kita. Jadi benda yang sama. Jadi walaupun adalah setengah pihak cakap, tapi Bella bukan sekali. Jadi macam Bella cakap, benda ni semua terpulang kepada setiap individu. Perasaan hati kita berbeza-beza. Sekiranya ada isteri kat luar sana yang orang kata mampu memaafkan, mampu membuka hati balik ataupun membina kepercayaan balik, tak ada salahnya. Tapi kalau kata tak boleh, saya pulang pada diri saya. Dan Bella tengok apa macam tadi, cakap kepentingan. Di mana anak-anak Bella, saya ada 2 orang. Macam Aiden dia berapat dengan diri dia. Jadi Bella rasa buat as for now, Bella lebih kepada tawakal, tapi memang masih membina kepercayaan itu perlahan-lahan. Dan Bella percaya dengan berkat kesabaran, mesti Allah bagi ganjaran yang lebih besar. InsyaAllah. Bella, macam Bella dah pun katakan tadi, mungkin ramai juga orang bertanya kan, kenapa beri peluang, bagaimana dapat kekuatan itu? Mungkin anak-anak juga antara salah satu punca lah kekuatan itu. Tapi Bella, berapa lama masa yang diambil tu untuk nak pupuk ataupun bina sikit demi sikit kepercayaan? Sebab kata orang, ada orang dia boleh memaafkan selepas sekali dicurangi ataupun sekali ditipu dan dikhianati. Tapi ada orang dia memang boleh beri peluang berkali-kali sampai walaupun beribu kali. Tapi bagi Bella, berapa lama masa yang Bella ambil untuk kumpul kekuatan bina semula kepercayaan itu? Sebenarnya tak lama. Untuk Bella tak lama. Sebab Bella dah ada agent. Lepas tu satu yang Bella rasa, bila Bella dah resolkan dan melepaskan perasaan yang orang kata risau, perasaan yang tak best tu, insyaAllah perlahan demi perlahan, eventually kita akan rasa tenang. Sebab kalau kita memaafkan hanya dari mulut, dan betul dalam hati kita tak tenang. Dan ada je benda tak kena, dan dari situlah ragu-ragu. Dan pada Bella no point juga kalau hubungan macam tu. Jadi Bella sekarang ni pelan-pelan macam ikhlaskan semua yang terjadi, tapi lupakan kalau boleh. Sebab benda tu itu yang Bella panggil negatif. Sebab sekarang ni Bella tengok, Bella ada terima banyak DM, orang macam ramai juga isteri diorang nak kebetulkan balik hubungan tu. Dan diorang cuba maafkan macam mana dia nak buat. Tapi diorang kata, tak bolehlah asyik teringat-ingat. Ayah tu yang silapnya. Bila kita teringat tu, yang susah untuk kita move on dan susah untuk buat kita rasa tenang. Okey, maksudnya kita harus melupakan, memaafkan dan melupakan, ya Bella ya? Melupakan. Baik. Kita buat dua-dua tu. Baik, terima kasih Bella atas perkongsian tersebut. Kami doakan yang terbaik juga untuk kebahagiaan rumah tangga Bella. InsyaAllah. Bersama dengan anak-anak dan juga suami. Salam peluk cium untuk Aiden dan adiknya. Okey. Hebat. Ini sebenarnya yang kita nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana dalam situasi apabila berlaku banyak kali kesalahan, kesilapan yang kadang-kadang rasa sukar untuk dimaafkan, tetapi hakikatnya kerana satu pengorbanan yang kita nak lakukan demi keluarga, demi anak-anak, jadi kita kena maafkan, bukan saja maafkan, melupakan. Jangan jawab sekarang, Tuan Haji. Ya, kita nak dengarkan jawapan ini selepas kita kembali beristirahat. Wanita hari ini, wanita hari ini.
kata gaduh tu memang perkara biasa lah kan. Mustahil lah kata kau kahwin memang tak ada gaduh langsung. Langsung tak ada gaduh. Itu tipu lah. Kan? Saya juga ada juga kan gaduh-gaduh, tapi benda-benda yang biasa. Kadang-kadang kita perempuan, kita akan sentiasa ada je benda nak, orang kata nak cakap lah, macam tak puas hati. Maybe because we are wanita yang hormon kadang-kadang ada yang tak betul, ada yang So basically for Masya, sebab Masya pun ada juga peperangai yang kadang-kadang macam ish kau ni boleh tak, Dalam rumah tangga semua akan setuju dengan saya. Benda kecil pun boleh bergaduh. Cara picit ubat gigi pun kan, ada picit pada belakang dan picit pada depan pun boleh gaduh. mostly kawinan adalah tentang give and take, Kalau kita salah, kita kena, mengaku yang kita salah and, try to ambil hati balik. Kadang-kadang suami pun kena juga macam tu sebab, perempuan ada saja karakter-karakter yang unik pasal kita orang. So, kena tolerate lah with each other. Sekali rasanya kita minta maaf dulu. Tapi dalam minta maaf tu kena betul-betul pasang niat yang betul lah kan. Minta maaf tu sekadar minta maaf saja ke, dan sepatutnya kena minta maaf berserta dengan niat yang okey takkan ulangi. Benda-benda macam tu rasanya lebih membantu kot untuk mengambil hati. Saya tak pernah buat hal, so tak pernah lah nak ambil hati je. Saya suka diam dulu. Untuk mengembalikan, diam dulu dan make sure lah kena ada janji-janji tu, jangan janji-janji palsu lagi. So kita kena jaga niat kita. Cara untuk saya sebenarnya saya tak nak benda tu berpanjangan lah. Maknanya kalau ni kita perempuan ni biasanya dia akan betul je. Kan? So kita ikut dia, Kan, lepas tu jangan memanjang-manjangkan cerita lah kan. Kalau ni pun cakap walaupun orang kata benda tu kita tak salah, kita nak jaga ni kan, suami isteri punya ni cakap okay sorry, yang minta maaf apa semua. Okey, itu pandangan daripada selebriti dan juga penonton kita bagaimana sebenarnya mereka mengembalikan kepercayaan dalam rumah tangga. Berbalik kepada persoalan tadi Tuan Haji, kalau kita rasa kita nak lakukan pengorbanan, pastinya pengorbanan itu perlu dilakukan seikhlas mungkin. Kita boleh memaafkan dan kita juga harus melupakan. Dan ini situasi yang kadang-kadang kita rasa kita dah boleh melupakan, tapi bila kita ingat tiba-tiba perkara tu timbul, dia boleh buat kita jadi marah dan sebagainya. Bagaimana kita nak pastikan dalam situasi hubungan rumah tangga ini, bila kita lafaz, kita maaf, bila kita ungkapkan, kita lupakan perkara tersebut, maksudnya ia benar-benar berlaku. Okey, dia sebenarnya perkara ni kena dua-dua pihak. Sebab tu dia kena ada kaunseling perkahwinan rumah tangga tu. Sebab apa? Katakan dah maafkan, okey? Maafkan. Tapi sebenarnya maafkan, lepas tu memanglah kalau macam kata Bella tadi kan, dia pun dah emosi-emosi negatif tu, dia dah tolak ke tepi, itu cantiklah tu. Tapi mungkin 3-4 bulan lepas tu timbul balik perkara tu. Nampak tu? Sebab tu yang penting kat sini, bila maafkan, bukan saja yang minta maaf, tetapi juga bagi yang kata orang tu melakukannya tu, dia pun kena juga jaga kata orang tu, iaitu dari segi kepercayaan yang diberikan oleh pasangan tu. Jangan buat lagi sekali. Buat lagi, emosi yang tadi, emosi ni dia tak sama macam luka. Luka boleh nampak tau. Tapi emosi ni, dia very subjektif dan sangat sensitif. Kadang-kadang tak payahlah tengok TV je. TV tengok, lepas tu berlaku macam tadi tu. Laki dekat situ. Abang, dulu abang macam tu. Nampak? Sekali datang ni sebab dia emosi. Nampak tu? Sebab tu, kalau saya nasihatkan lah, kalau katakan dah minta maaf dan sebagainya, sebab apa? Bukan mudah untuk memaafkan kecurangan ni. Bukan mudah. Dia nilai dia bukan bilin lah. Kalau RM1 pun tak boleh bayar lah. Minta maaf cakap lah. Sebab tu dalam Quran pun ada. Dalam surah Al-Baqarah 263. Memaafkan itu lebih baik daripada sedekah. Nampak tu? Mahalnya memaafkan ni. Jadi kalau kita maafkan tu, memang kita kata kalau dah maafkan tu, maknanya jangan ungkit lagi. Tapi kalau pihak pasangan tu masih lagi berulang benda tu, macam mana kita kena katakan bahawa yang memaafkan tu dia ikhlas. Ikhlas. Okey. Ini kita nak rungkaikan sebentar lagi sebab kata orang tu setiap daripada manusia ni pasti takkan lari untuk melakukan kesilapan. Apatah lagi kita sebagai manusia ni, setiap daripada kita mungkin berhak untuk diberikan peluang kedua, insya-Allah. Okey, kita di talian ketika ini bersama dengan Fauzi Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Fauzi sihat dengan keluarga?
Alhamdulillah. Ya. Okey. Fauzi, kalau kita cakap tentang topik kembalikan kepercayaan kepada pasangan, setiap dalam bagi mereka yang berumah tangga pasti mementingkan kepercayaan ini. Bagi Fauzi dan juga Nisda sendiri, bagaimana anda berdua meletakkan kepercayaan ini sebagai satu senjata utama dalam hubungan rumah tangga anda? Okey. Sebenarnya kepercayaan ni kita tanam lagi dari sebelum kahwin ini kita dah buat. Bukan perjanjian lah, kita dah declare semua benda. Tapi, biasalah bila kita dah kahwin, masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. Kadang-kadang frustration. Dan ada berlaku perselisihan faham. Fauzi, boleh ke kita tutupkan TV di belakang tu? Kalau kita slowkan. Video. Okey. Tak ada. Mutekan video. Telefon lagi satu tu kita silentkan. Okey. 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 Alright. Masih dengar lagi. Okey, tak apa. Kita cuba teruskan. Sebenarnya first time pengalaman live melalui video call sini. Tak apa, teruskan. Okey, jadi bila berlaku perselisihan faham itu, macam mana sekalipun kena selesaikan dengan cepat. Sebab bila bertangguh, masalah kecil dia akan jadi makin besar. So, macam mana cara nak menyelesaikan itu bergantung kepada kepandaian pasangan masing-masing lah. Macam saya dan isteri, kalau tak boleh nak settle depan-depan, kita akan WhatsApp. Sebab emosi bila berdepan ni, kadang-kadang emosi kita ni tak boleh nak kawal. Kita tinggi suara. So, bila tinggi suara, dia akan jadi makin teruk hubungan tu. So, jadi kalau saya tengah marah, saya elakkan untuk selesai secara berdepan atau WhatsApp. So, kalau di WhatsApp panjang, lebar semua tu, saya faham dia memang marah yang tahap gunung berapi nak meletup. Saya akan diamkan dulu. Jadi, bila dah okey je, nanti saya akan pergi tanya dia, nak makan ke belum. Jadi, buat sesuatu perkara yang dia suka atas kerelaan hati kita. Jangan kita paksa. Okey. Sebab apabila kita memaksa diri kita untuk buat benda yang dia suka, walaupun kita tak suka, benda tu dia akan nampak, dia akan rasa. So, kita admit je. Yang first of all, lelaki ni kena buang ego dia. Kalau masa tu kita fikir kita marah isteri, kita kena fikir anak-anak kita. Kalau tak ada anak, kena fikir waktu yang sangat manis kita masa mula-mula kita berkahwin, waktu kita berbulan madu, waktu kita bercinta, waktu kita kentut pun bau wangi. Kita kena fikir masa tu. Okey. Fauzi, bagaimana pula pandangan Fauzi kan bagi setengah pasangan lah yang berumah tangga ni? Apabila berlaku banyak masalah dah sehingga hilang kepercayaan pasangan, tapi bila pasangan ni dia memberikan peluang kedua. Bagaimana sebenarnya kita nak ambil peluang kedua ni untuk dimanfaatkan supaya kita dapat semula kepercayaan pasangan kita? Nak manfaatkan peluang kedua? Ya. Sebenarnya tadi saya tengah offkan audio ni. Saya baru dapat tahu kenapa masalah sebenarnya dia audio tu berbunyi sampai 2 kali. Tahniah. Okey, teruskan. Silakan Fauzi. Ulang balik soalan tadi. Macam mana kita nak manfaatkan peluang kedua yang diberikan oleh pasangan? Okey. Peluang kedua, kita kena anggap waktu mula-mula kita nak tackle dia dulu, kita ada ramai pesaing. Contohnya, kalau berlakulah apa-apa dalam rumah tangga, Nauzubillah kalau kita minta elakkan perpecahan, sampai perpisahan tu semua kita elakkan. Ya. Jadi kita kena bayangkan benda yang buruk dulu. Katakanlah
berlakunya perpecahan, apa yang akan berlaku pada anak-anak kita juga. Okey. So, daripada situ kita akan manfaatkan peluang yang dibagi ni, kita anggap inilah peluang terakhir. So, bila kita anggap ini peluang terakhir dan nyawa kita tak panjang, kita tak ada banyak masa untuk berubah dan kita akan manfaatkan semua perbuatan kita, semua apa yang kita buat pada keluarga, benda itu akan jadi lebih ikhlas. InsyaAllah. So, apabila keikhlasan itu timbul, barulah isteri kita akan rasa macam, okey, husband aku ni Alhamdulillah dah jadi manusia. Tentulah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Fauzi. Kita ucapkan kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga pandangan berkaitan topik kita pada hari ini. Kembalikan kepercayaan pasangan. Saya tanya rindu dekat ustaz yang baju merah tu. InsyaAllah ada rezeki kita datang dan berkumpul di studio ya. Berjumpa di studio insyaAllah. Kirim salam dengan Nisda juga ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Dan Tuan Haji, di penghujung perbincangan kita ini, rumusannya bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita? Mungkin ada dalam kalangan kita yang berhak diberi peluang kedua. Dan bagaimana cara terbaik sebenarnya untuk kita mengembalikan kepercayaan pasangan untuk terus kita mengharapkan hubungan cinta yang dibina masa kita ijab dan kabul tu, rasa cinta, kasih dan sayang tu akan kekal hingga ke akhir hayat. Kata ada spark balik ya. Itu sebenarnya memang diberi peluang kedua, bukan apa kepada pasangan ni. Jadi yang pertama kat sini, macam mana kita nak yang pertama nak mengambil hati pasangan kita. Contoh kalau dengan isteri kata macam Fauzi tadi kan ya. Bagaimana kita nak ambil hati dia. Memanglah kadang-kadang bila dah marah tu, macam kata WhatsApp tadi pun kadang-kadang panjang-panjang lebar. Jadi kat sini selain daripada itu ada komunikasi suami isteri, kena ada, jangan putus. Yang pertama minta maaf, banyak kali minta maaf tak apa. Kalau kita buat silap, kita minta maaf lah. Abang minta maaf, abang minta maaf. Mungkin mula-mula tu dia buat muka lah, buat benda-benda. Tapi kita jangan sebab kita salah. Kita dah salah contoh kan. Minta maaf lagi. Dan bila isteri dah memaafkan tu, pandai jaga ambil hati isteri. Contoh kan. Okey, ayang nak makan apa? Ayang nak apa? Dan kalau boleh yang penting sekarang, buktikan bahawa kita kata orang tu tak melakukan lagi kecurangan tadi. Yang tidak disukai oleh isteri kita. Biasa orang perempuan ni kalau dia cakap apa? Satu syarat. Yang I tak suka, you jangan buat lagi. Okey. Contoh. Kan Okey. Baik, itu tadi dari segi rumusannya berkenaan dengan topik kita, kembalikan kepercayaan pasangan. Kalau dah diberi peluang kedua, manfaatkan sebaik mungkin. Sebab bukan senang kita nak dapatkan kepercayaan pasangan balik, nak membina semula kebahagiaan yang pernah kita rasa sewaktu dahulu. Betul. Dan bagi yang dah pun memberi peluang itu, yang dah memaafkan, kita belajar cuba untuk melupakan. InsyaAllah akan ada keharmonian dalam hubungan rumah tangga kita. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Tuan Haji Hushim selaku kaunselor berdaftar kita yang sudi bersama dengan kita hari ini, dan juga kepada Bella dan juga Fauzi yang sudi berkongsi pengalaman mereka sebentar tadi. Rina, kita nak berehat dahulu seketika. Anda penonton di rumah, pastikan terus bersama kami kerana selepas ini Rina, kita akan bersama dengan Fai Ramli. Wanita hari ini, wanita hari ini. Makin kelam, mawar makin layu, seolah tiada harapan. Namun Tuhan kan tentukan. Doa suci pertahankan cinta yang penuh ombak gelora, berdua di bahtera. Sungguh ku tak mampu saksi deritamu semata. See
teruskan kehidupanmu. Oh, terus doa untukku. Sungguh ku tak mampu saksi deritamu semata-mata karena aku, namun berat ku lepaskan karena hanya kau sinaran cintamu, kekuatanku. Ku tiar sekuat upaya melawan arus yang melanda. Saksi deritamu semata-mata kerana aku. Karena hanya kau sinaran cintamu, kekuatanku hanya dirimu, arti hidupku tanpamu aku, karena cintaku, kekuatanku. Sedapnya suara Cintamu Kekuatanku, nyanyian daripada Fai Ramli. Kita nak tahu lebih lanjut siapa Fai Ramli sebenarnya dan apa sebenarnya cerita di sebalik Cintamu Kekuatanku yang kini sudah pun berada di atas talian. Hello, Assalamualaikum. Hai Fai. Okey. Fai sihat ya di Damansara tu? Sihat? Fai sihat? Alhamdulillah. Okey, Fai. Mungkin ada yang dah tahu tapi ada yang mungkin baru mengenali Fai. Kalau kita lihat lagu tersebut di klip videonya di YouTube dah dapat tontonan sebanyak 16,000. Tapi permulaan Fai, kalau boleh kongsikan sedikit kepada penonton. Kabarnya dilamar oleh KRU ketika itu daripada Fai mula-mula jual nasi ala Kelantan di depan sekolah Kota Damansara. Betul Okay, mungkin boleh kongsikanlah sikit pengalaman tersebut, Fai. Pengalaman dia sebelum tu menjadi itu memang baik. Dia bukan jual kecilan lah. Dan sebelum tu saya ada banyak tahun-tahun daripada IT. And then pada itulah Datuk Norman kita nampak. So dia pada untuk interview audition lah. So saya datang. Tak rasa 5 minit tu. Terus dia buat terus konten. Wow, siapa sangka dalam masa 5 minit berjaya menambah hati Datuk Norman ya. Okey, Fai, kita dah dengar tadi Cintamu Kekuatanku, lunak suaranya, kena pula dengan jalan cerita tu betul-betul orang kata menangkaplah lagu ni. Apa sebenarnya yang boleh kita kongsikan kepada penonton berkisar tentang Cintamu Kekuatanku ini? Apa kisah di sebalik lagu ini? Okey. Kisah di balik lagu ini sebenarnya di alam percintaan semasa pernikahan. Okey. So, dalam pernikahan tu dia menceritakan kisah dia juga. Dari situ dia ada pengorbanan dia. Okey. Fai. Fai, ada kena mengena dengan diri Fai ke lagu ni? Ada kisah sendiri ke? Macam mana? Tak ada. Okey. Fai, bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang siapa Fai Ramli ni, nak dengarkan lagu Cintamu Kekuatanku, mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana caranya? Okey. Kekuatanku boleh ikut hidup. Boleh saja Cintamu Kekuatanku by Fai Ramli.
Boleh tengok itu. And then jangan lupa subscribe kat YouTube. And then satu boleh follow Aifai. Saya rasa sampai 3, ekor. And then setelah itu boleh follow juga dulu. Sebab kat situ banyak update lah. Aktiviti pun. Itu boleh tengok. Okey, jadi bagi anda yang nak mengikuti perkembangan Fai Ramli, nak kenal lebih dekat dan juga lebih rapat lagi Fai Ramli, boleh ke Instagram Fai Ramli. Baru anak muda berusia 27 tahun ni, Rina, memang berbakat besar. Terima kasih, Fai. Semoga maju jaya. Kalau ada rezeki, kita buat persembahan di WHI ya. InsyaAllah. Sebentar lagi, Rina, Fai juga akan menghiburkan kita dengan persembahan dari rumah dengan lagunya Sedetik Lebih. Okey. Terima kasih, Fai. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang kami bincangkan sepanjang 1 jam ini memberi manfaat untuk semua. Pastikan anda sentiasa berada di rumah. Jangan keluar kalau tak ada urusan penting. Guna hand sanitizer, pakai pelitup muka. Ada penjarakan sosial. Ya, dan kalau kita cakap tentang penggunaan pelitup muka tu, pastikan juga pelitup muka yang anda pakai bukan dagu yang pakai. Kita pastikan pelitup muka tu dipakai dengan menutup sehingga ke hidung anda. Dan macam Rina katakan tadi, walaupun anda bukan berada di kawasan PKPB, kalau tak perlu keluar. Dan yang paling penting sekali, duduk di rumah, tonton kami di TV3 Wanita Hari Ini khususnya. Dan insya-Allah akan terus kami sampaikan pelbagai informasi dan juga maklumat menarik dari masa ke semasa. Esok, Rina? Esok kami nak bawakan pemerhatian ibu bapa. Kadang-kadang biasalah bila dah duduk rumah, macam-macam yang boleh kita lakukan bersama dengan anak-anak untuk memberikan keterujaan kepada mereka. Biarpun di rumah, tak ada rasa bosan. Esok pastikan bersama kami merangsang kreativiti anak-anak. Apakah antara aktiviti yang boleh kita manfaatkan untuk kita menjana kreativiti anak-anak? Jangan lupa bersama kami 12.30 esok. Esok insya-Allah Rina dan juga Farin akan berkongsi pelbagai daya kreativiti yang boleh anda lakukan bersama seisi keluarga. Alhamdulillah, kita dah pun sampai di penghujung siaran. Kami tinggalkan anda dengan persembahan istimewa Fai Ramli dari rumah dengan lagunya Sedetik Lebih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar di buayangan dalam tidur dan khayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu, sayang, barulah terasa ku bernyawa. Oh kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti mencinta sedetik lebih. Selepas selamanya, dikala penuh ketakutan dengan badai, kehidupanku bersyukur.